Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Fokus berita malam. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menerima 2 kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapak Malaysia pada Isnin. Kunjungan hormat pertama adalah daripada rombongan Moro Architects and Planners Pte Limited yang diketuai oleh pengerusinya Dr. Liu Taiker. Menurut Dr. Liu, kunjungan hormat tersebut bertujuan memaklumkan kemas kini maklumat serta membincangkan beberapa isu perancangan sistem transit aliran autonomi ART di Bandaraya Kuching khasnya. And actually, the public transportation alignment must closely relate to land use. And therefore the two, I think, to give the best ridership for the convenience of the people, land use planning and public transportation line should be closely together. In fact, given this kind of principle in Singapore, nowadays I was told about over 85% of people in Singapore travel by train or buses. Because I asked them why, they said because it's so convenient. And the reason it's convenient is because we closely relate urban planning and the train line and the bus line together. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas kunjungan hormat tersebut. Katanya lagi pendekatan seimbang ini sejajar dengan kepercayaan beliau bahawa perancangan bandar yang baik adalah kunci kepada kejayaan masa depan sesebuah bandar. Hadis sama ialah pengarah Moro Architects and Planners Pte Limited, Lee Yuzo, Ahli Persatuan Moro Kim Sion Hee, Pengarah Serantau dan Ketua Perkhidmatan Nasihat Hartanah Bersepadu, Dr. Ani Wo. Usai kunjungan tersebut, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Jawatankuasa Induk Perikatan Kuching Waterfront Festival 2023 yang diketuai oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu festival selama 10 hari itu akan dipenuhi dengan pelbagai acara dan aktiviti menarik melibatkan setiap lapisan masyarakat. Sedikit sebanyak yang akan membantu menganjakkan industri pelancongan kita. Kerana kalau mereka datang, their wives, their family also come. So even though the peddlers lebih kurang dekat dengan 2,000, kalau kita ikut jumlah mereka yang betul-betul datang, lebih daripada itu. Dan di antara International Dragon Boat dan Regatta, pengisiannya penuh. Macam tahun-tahun lepas, Sarawak Kitchen, jualan tram, festival gendang, pemukul, antara lainnya. So we have got a lot of activities. Semua ni akan dijalankan di waterfront. Di waterfront there will be a hive of activity pada masa itu, dan saya percaya yang akan memberi keceriaan kepada penduduk Bandaraya Kuching dan juga mereka. Selain itu, kunjungan hormat berkenaan juga bertujuan menjemput Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari bagi menghadiri festival tersebut bermula 27 Oktober hingga 5 November ini. Turut hadir Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiyu dan Datuk Snodan Lawan. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sherina Husaini dan Residen Bahagian Kuching Noleha Sharif. Berita selanjutnya, Sarawak Adventure Challenge SSC edisi ke-7 dan Borneo Outdoor Festival BOF bahkan memeriahkan sematan bermula 28 hingga 29 Oktober 2023. SSC bakal menampilkan acara utama iaitu cabaran duathlon yang mana peserta dikehendaki menghabiskan cabaran 5 km mountain biking diikuti dengan 12 km larian bermula dan berakhir di Kem Belia Pueh pada 29 Oktober. Sementara itu, BOF pula akan berlangsung selama 2 hari iaitu 28 dan 29 Oktober yang mana sebanyak 18 industri dan rakan kongsi aktiviti akan mendemonstrasikan dan memberikan maklumat secara percuma kepada orang ramai tentang penyelenggaraan peralatan, kemahiran perkhemahan, fotografi luar, pemakanan dan latihan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata penganjur bagi kedua-dua festival tersebut menyasarkan sebanyak 1,000 peserta untuk menyertai dan memeriahkan lagi acara sepanjang tempoh penganjuran mereka. And close to 600 has already registered for the 2 events. The Borneo Outdoor Festival will be mainly a local affair with hopefully around 100
Indonesian visitors from across the border. For the Sarawak Adventure Challenge, almost 300 have registered, with approximately 1/3 of them coming from Singapore, from Brunei and from Indonesia. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sidang minda sebenar pengajuran SSC dan BOF 2023 di Wisma Chinese Chambers pada Isnin. Selain itu, katanya pihak penganjur turut mengadakan aktiviti khas kepada orang ramai yang hadir dan ingin ikut serta dalam festival tersebut. There will be a camping area provided at Camp Belia Kuit for those wishing to camp and for those wishing to get active. There will be a sunset fun ride and run. The 5-kilometer run or the 15-kilometer fun ride are leisure activities suitable for friends and family and will include a dinner and beach bonfire for those attending. Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak menambah, acara seperti SSC dan BOF menyediakan peluang yang terbaik untuk mempromosikan pengembaraan dan pelancongan negeri ini bukan sahaja kepada pelancong antarabangsa tetapi juga kepada pelancong tempatan dari dalam Malaysia. Dibawa pula ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK digesa supaya menerima kritikan membina dalam membuat sebarang keputusan. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Hedijinik memberitahu kritikan membina yang diberikan oleh sesetengah pihak harus dijadikan panduan oleh pihak JKKK untuk memajukan kawasan masing-masing. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Apresiasi Ahli JKKK Kampung Tanjung Bowang di Heritage Wind Cave di Bau pada Sabtu. Datuk Hendy berkata terdapat pihak yang dahulunya mengkritik JKKK tempatan yang mengenakan cas bayaran tempat meletak kenderaan awam yang dibina menggunakan wang daripada kerajaan kepada pengunjung yang datang ke Pusat Ziarah Memorial Katolik CMPC atau Gunung Singai. Dalam bab itu jelasnya menerusi peruntukan Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA, pusat komuniti bagi aktiviti keagamaan dan juga bersukan akan dibina di kampung tersebut. Selain itu, kemudahan lain yang dirancang adalah sebuah gelanggang badminton menggunakan lantai sintetik di Dewan Sedia Ada yang akan dilengkapi penghawa dingin. Manakala di Engkelidi dengan sebanyak 7 buah Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Engkelili menerima geran projek kecil bandar MRP sebenar program Jelajah Madani di Selindong Ili pada Ahad. Penyerahan tersebut disempurnakan oleh Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Datuk Ginkoi iaitu sebanyak RM100,000 masing-masing kepada JKKK Rumah Panjang Roland Selindong Ili, Rumah Panjang Alau dan Rumah Kampung Melayu Engkelili. Selain daripada itu, Rumah Panjang Maria Merbong turut menerima cek MRP berjumlah RM8,000, Rumah Panjang Jefferson Rimong Selindong menerima cek berjumlah RM7,000, Rumah Panjang Bujang Merbong sebanyak RM4,000, manakala Rumah Panjang Simon menerima cek MRP berjumlah RM2,000. Program Jelajah Madani tersebut turut dihadiri Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak Kumbong. Mengulas mengenai bajet 2024, beliau memberitahu bahawa Kementerian Pendidikan menerima bajet paling tinggi iaitu RM52 bilion untuk membaik pulih sekolah daif serta menyelenggara kemudahan asas dalam sekolah seluruh Malaysia. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan rakyat di kawasan itu agar sentiasa berwaspada dengan penipuan atas talian yang makin berleluasa, terutamanya kepada pesara kerajaan yang sering menjadi mangsa. Dalam majlis sama, beliau mengumumkan pemberian geran MRP berjumlah RM15,000 kepada JKKK, manakala RM5,000 kepada Biro Wanita Rumah Roland Selindong Ili. Keperkembangan di Lunduk, Jabatan Hutan Sarawak JHS terus komited dalam melaksanakan kempen penghijauan di negeri ini. Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan berkata pandemik COVID-19 telah banyak mengubah gaya hidup manusia di seluruh dunia, termasuklah Sarawak dalam kesedaran kepentingan kawasan hijau seperti taman rekreasi dan kehijauan semula jadi. Menurutnya, ia penting untuk kesihatan mental dan fizikal sekaligus dapat dijadikan sebagai lokasi ekopelancongan yang dapat menjana sumber ekonomi masyarakat setempat. Dalam pada itu, beliau berterima kasih kepada JHS kerana telah memilih Lunduk sebagai lokasi pelaksanaan Lead Tour de Restoration LTD 2.0 yang menunjukkan kepentingan kelestarian alam sekitar di bawah kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari, kerana mencapai status Sarawak negeri maju menjelang 2030.
Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Literary Restoration 2.0, kempen menghijaukan Sarawak sebenar 60 tahun Sarawak Merdeka di Pusat Keseimbangan Teknikal Sarawak Sentex Lunduk pada Sabtu. Azizul menambah dengan adanya program sedemikian, ia akan banyak membantu lebih banyak program restorasi dan kempen penghijauan di kawasan Dun Tanjung Datu untuk memastikan kawasan ini terus dilitupi oleh pokok-pokok dengan kerjasama masyarakat dan pelajar sekolah dan institusi tinggi. Beralih dengan perkongsian di Bintango, hadiah istimewa menanti jika pasukan bola sepak bawah 20 tahun bahagian Serika mampu membawa balik Piala Kejohanan Bola Sepak Piala Tun Pen Sri Taib Mahmud yang akan berlangsung bermula 16 hingga 23 Oktober ini di Muka. Janji itu dinyatakan Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab semasa sesi perjumpaan bersama pemain dan pengurusan pasukan Serika pada Ahad sebelum mereka berangkat ke Muka. Pada perjumpaan sama, Insinyur Yusof mahu semua pemain bermain dengan penuh semangat berpasukan dan kerjasama yang tinggi agar mampu mencapai kemenangan dan kejayaan. Beliau juga menyuntik semangat kepada para pemain agar tidak mudah putus asa kerana yakin kejayaan tidak mustahil untuk diperolehi. Sekiranya semua pemain mempunyai mentaliti seorang juara. Sebagai sokongan, beliau juga turut menyumbang sebanyak RM2,000 kepada pasukan untuk digunakan sepanjang kejohanan berlangsung. Untuk rekod, para pemain yang mewakili bahagian Serika dipilih dari Serika, Meradong, Bintango dan Julau. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita berlanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk Portal UKAS dan Sarawak.com dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri di Buletin UKAS, saksikan video pendek visi Premier Sarawak 2030, Bandaraya Pintar Sarawak, #saluran informasi rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030, Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk bandar pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2 ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat kawalan bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.